Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semua, kita akan sambung lagi kita punya kelas dan kita bawa tajuk hari ni pecahan dan perpuluhan. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu semua duduk dalam keadaan bersedia dan baca doa. Okey, seterusnya kita akan fokuskan pada hari ini berkaitan dengan membanding nilai dua pecahan wajar yang diberikan. Okey, macam mana bentuk dua pecahan wajar? Pecahan wajar, masih ingat kan kita punya lesson, kita punya perbincangan minggu lepas? Cikgu harap masih tersemat dalam minda kamu. Okey, pada kali ini kita buka buku teks muka surat 7, jilid 2. Okey, pada minggu lepas kan kita ada bincangkan kan macam mana nak kira pecahan dia. Contoh 1/6 macam mana. Okey, ingat lagi? 6 ni bermaksud kepada apa? Okey. 1 ni bermaksud kepada apa yang dilurikkan? 6 ni jumlah kesemua bahagian, betul? Okey, bagus. Seterusnya, kamu boleh juga tengok kat dalam skrin yang cikgu paparkan ni. Okey. Kat sini ada satu contoh. Okey. Contoh dia yang pertama, bandingkan pecahan. Dua bahagian ini untuk Rishi. Okey, tengok dia punya perbualan. Kemudian dia kata, saya dapat satu bahagian. Okey. Okey, kalau kamu tengok kat sini, siapa yang dapat lebih banyak kek? Rishi ataupun kakak yang perempuan ni? Okey. Macam mana kita nak tengok? Yang pertama kan, kita tengok dia kata 2/6 lebih besar daripada 1/6. Jadinya Rishi dapat lebih banyak kek. Okey, secara logiknya lah kan. Kalau secara logiknya kamu nak faham. Okey, tengok Rishi dapat 2. Kan, yang ni untuk Rishi. Rishi dapat 2 bahagian. Kemudian yang satu bahagian lagi ni pula untuk kakak yang perempuan tu. Jadinya mana yang lagi banyak? Yang lagi banyak for sure yang inilah kan. Mestilah yang ni lagi banyak. 2/6. Sebab dia lagi dapat amount yang banyak. Bandingkan dengan kakak perempuan ni dapat 1/6 je daripada kek tu. Okey, nampak kan? Kek dia sikit. Yang ni dapat 2. 1, 2. Okey. Faham setakat ni? Okey, seterusnya. Okey, dekat sini cikgu bagi satu gambaran daripada contoh 2A. Okey. Yang mana soalan dia, pecahan manakah yang lebih kecil? Okey. Kamu tengok pecahan mana yang lebih kecil? Mula kita kiralah ataupun kita tukarkan dalam bentuk pecahan supaya kamu lebih mudah nak nampak kan. Okey, yang pertama macam mana dia dapat 4/5? Okey, kamu tengok dekat dia punya yang berlorik. Yang warna kuning. 1, 2, 3, 4. Jadinya nombor 4 lah. Okey, dan berapa jumlah kesemua kotak? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi betul 4/5. Okey, kemudian tengok kotak yang kedua. Ada berapa warna yang berlurik? 1, 2. Okey, bagus. Ada 2. Jadi, berapa jumlah semua kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadinya ini barulah kita dapatkan. Jumpa pecahan 2/5. Cikgu yakin kamu dah faham dah kamu nak buat macam mana. Okey, kemudian dia tanya mana yang lebih kecil. Okey, kat sini cikgu bagi tips. Okey, bagi tips bila kamu nampak dekat bawah dia ni dia punya pecahan dia kan, jumlah yang sama, 5, 5. Jadinya kamu lagi mudah nak tengok. Sebab kita tengok dekat nombor atas dia. Nombor atas dia 2, dengan antara 2 dengan 4, mana lagi kecil? 2. Okey, jadinya betul lah. 2 lagi kecil daripada 2/5 lebih kecil daripada 4/5. Okey, jelas Kemudian cikgu bagi contoh lagi yang kedua. B pula Okey. Bermula, tukarkan dulu dalam bentuk pecahan. Okey, kamu dapat dah kat sini 3/6. Sebab yang berlurik ataupun yang warna biru ni ada 3 kan? 1, 2, 3. Dan jumlah kesemua semua bahagian ni ada 6. Jadinya 3/6 dan ini pula jumlah dia 5/6. Okey, yang ni betul. Okey, jadinya kat sini macam mana kita nak tahu mana yang lebih kecil? 3/6 ataupun 5/6? Okey, berapa?
Okey, ni pecahan yang bawah dia sama kan? Okey, jadinya kita tengok bahagian atas je, antara 3 ataupun 5. Mana yang lagi kecil? 3, betul. Okey, jadinya 3/6 lebih kecil daripada 5/6. Okey, bagus. Tahniah yang jawab. Okey, seterusnya. Seterusnya, kita tengok kepada contoh gambar darjah nombor 3 ni kan. Okay, antara 4/7 dengan 3/7. Mana yang lebih, mana maksudnya mana yang lebih besar kan. Okay, jadinya kita tengok 4/7 ni ada yang berwarna ataupun yang berlorek. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okay, sebab tu lah kita boleh jumpa 4/7. Okay, kemudian 3/7 ni macam mana boleh jumpa? Okey, tengok yang berlorek. Yang berlorek berapa? 1, 2, 3. Maksudnya ada 3 yang berlorek dan perkan dengan 7. Maksudnya ada 7 ni ada semua bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi macam mana kita nak tahu mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Jadi, trik dia kat sini adalah yang pertama, bila kita nampak kan penyebut. Bila nampak penyebut dia sama. Okey, penyebutnya sama dah. Penyebut tu yang mana? Yang nombor 7 ni kan. Okey, ni penyebut. Okey, ingat ni penyebut. Dan ini pengangka. Okey, pengangka yang atas. Okey, bila penyebut dia sama, so lagi mudahlah untuk kamu nak kenal. Okey, dan bila kita nampak pengangkanya, okey, antara 4 dengan 3, mana lagi besar pengangka dia? 4. Okey, jadinya jawapan dia adalah 4/7 lebih besar daripada 3/7. Okey, jelas kat sini. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kat sini kita ada gambar rajah, ada gambar yang keempat ni, ada gambar kayu balak kan? Okey. Dia tanya kat sini, manakah yang kurang 1/3 atau 1/4? Okey, 1/3 ataupun 1/4. Okey, kat sini clue dia ataupun tips dia yang paling senang kamu nak ingat, bila mana kita punya bahagian ni kan, bahagian dia ni, tengok dia punya penyebut dia lebih besar. Okey, bila nampak penyebut dia lebih besar, maka dia punya bahagian dia akan menjadi lebih kecil. Okey, tengok. Antara 1/3 kan besar kan dia punya space dia, ruangan dia. Okey, berbanding dengan 1/4 hanya ruangan dia kecil begini je. Okey, jadi 1/4 kurang daripada 1/3. Okey, 1/4 kurang daripada 1/3. Sebab 1 daripada 4 bahagian lebih kecil. Okey. Sebab kita nampak bahagian 1/4 ni lebih kecil kan berbanding dengan bahagian 1/3. Sebab dia punya pecahan dia kan besar-besar ni kan. Berbanding dengan pecahan 1/4 ni. Okey. Boleh jelas kat sini. Okey, kat sini adalah contoh yang nombor 5. Okey, ini berbeza dengan contoh yang nombor 3 dengan nombor 4 yang tadi. Kalau nombor 3 dengan nombor 4 tadi, kita nampak penyebut dia sama kan. Okey, contoh 4/7 dengan 3/7, mana yang lebih besar. Jadi kat situ kamu mudah nak bandingkan. Okey, kat sini kamu kena fokus betul-betul. Okey, bandingkan 1/2 dengan 1/10. Okay, jadinya bila nampak soalan bandingkan, mesti dia akan tanya sama ada lebih besar, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Okey, kat sini tips dia adalah, okey, bila kamu nampak nilai dalam satu bahagian tersebut semakin besar ataupun nilai dia semakin banyak, contoh macam ni, 1/10 kan, nilai dia semakin banyak, maka satu bahagian dia akan menjadi lebih kecil. Okey, tengok 1/10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nilai bahagian potongan dia semakin kecil. Okey, bandingkan dengan 1/2. Angka ataupun nilai dia 2 kan, jadinya potongan dia besar. Okey, jadi kat sini jelas kita nampak 1/2. Okey, 1/2 lebih besar daripada 1/10. Okey, faham kat sini?
Okey, tengok contoh yang kedua pula. Contoh dia 1/8 dengan 1/9. Okey, budak perempuan ni tanya mana yang lebih kecil? Okey, mana yang lebih kecil? Jadi jom kita bincangkan. Okey, pertama tadi cikgu kata tengok nilai penyebut dia. Okey, nilai penyebut dia beza kan? 8, 1/8 dengan 1/9. Okey, nilai penyebut dia yang bawah ni. Ini penyebut, okey. Ni penyebut dia. Tengok kat sini 1/8 dengan 1/9. Cikgu kata semakin banyak ataupun semakin besar nilai penyebut dia, maksudnya nilai bahagian dia, maka satu bahagian ni akan menjadi lebih kecil. Okey. Satu bahagian akan jadi lebih kecil. Okay, jadi 1/8 bahagian dia lebih besar kan berbanding dengan 1/9. Okay, nampak kan kotak dia. Okay, jadinya 1/9 lebih kecil berbanding dengan 1/8. Okay, jelas kat sini. Okay, nampak clue dia adalah kita tengok nilai penyebut dia. Kalau nilai penyebut dia semakin besar, jadi dia punya bahagian dia akan jadi semakin kecil. Okey. Okey, jadi ini adalah tips untuk kamu bandingkan bahagian pecahan ni lah. Okey, tengok yang pertama kan. Kita ada dua option, dua pilihan. Yang pertama, bila mana penyebut dia sama. Okey, penyebut dia sama, pengangkanya yang lebih besar mempunyai nilai pecahan yang lebih besar. Okey, contoh yang pertama tadilah yang kita nampakkan. Contoh 4/7, 4/7 dengan 3/7. Itulah contoh dia. Okey, dan kita nampak dia kata penyebut dia sama. Penyebut dia yang bawah ni. Penyebut dia 7 sama dan pengangkanya lebih besar. Maka 4/7 adalah mempunyai nilai pecahan yang lebih besar berbanding dengan 3/7. Okey, dapat Okay, kemudian yang kedua, kalau dia punya satu persoalan tu dia datang masalah yang lain kan. Jadinya kita gunakan permasalahan ataupun tips yang kedua. Semakin banyak bahagian dalam satu objek, nilai bagi satu bahagian adalah semakin kecil. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ni cuba kamu uji minda. Jom kita sama-sama uji minda yang nak menentukan kamu faham ke tidak, fokus ke tidak semasa cikgu ajar tadi. Okey, yang pertama tengok mana yang lebih besar. Okey, soalan simple kan, mana yang lebih besar. Jadi, kamu tengok dia punya tips yang pertama, tengok dia punya penyebut. Okey, betul penyebut. Tengok penyebut dia 8, 8. Okey, jadi kat sini kamu dah mudah nak buat yang mana satu yang lebih besar. Okey, senang. Kamu dah nampak dah. Tengok 3 lebih besar daripada 2 kan. Jadinya, kamu pilih je lah 3/8 lebih besar. Okey. So, kamu tulis dekat jawapannya 3/8. Ini tulis dalam buku tulis kamu Okey, kemudian yang kedua. Okey, cikgu bagi contohlah yang ni. Bagi kita bincangkan sama-sama. Okey, 1/3 kan. 1/3 ataupun 1/4 yang lebih besar. 1/3 ataupun 1/4 yang lebih besar. Yang mana? 1 per. Okey, kamu tak tahu kan, jadi kita kira sama-sama.
Okey, secara analoginya kita tengok. 3 dengan 4. Penyebut dia. Penyebut dia sama ke tidak? Okey, betul tak sama. Jadinya ini 3 dengan ini 4. Jadinya kita nak tahu macam mana? Semakin besar nilai penyebut, maksudnya nilai angka dia, jadinya bahagian yang diambil tu semakin kecil. Okey, nampak tak? 1/4 dengan 1/3. Mana yang lagi kecil? 1/4 ni lagi kecil. Jadinya jawapan dia 1/3 lebih besar bandingkan dengan 1/4. Okey, jadinya nanti kamu buat dalam jawapannya, dalam buku tulis kamu, 1/3 ni lebih besar. Okey, faham Okey, seterusnya nombor 2. Okey, nombor 2 ni dia suruh bandingkan. Okey, macam cikgu kata tadi, dia suruh bandingkan sama ada dia lebih besar ataupun lebih kecil. Lebih kecil. Okey, jadinya tengok 1/6 dengan 3/6 mana yang lebih besar? Okey, yang ni kat sini mudah sebab dia yang pertama. Kamu nampak dia punya penyebut dia sama kan? 6 dengan 6. Jadi benda dah sama, jadi kamu tinggal pilih je mana yang atas ni yang beza. Yang lebih kecil ataupun lebih besar. Okay, jadinya jawapan dia adalah 1. Tengok lebih besar daripada. Jadinya 1/6. Okey, jadinya berapa tadi? Mana yang lebih besar? 3/6. Betul. 3/6 lebih besar berbandingkan dengan 1/6. Okey, bagus. Terbaik. Okey, seterusnya tengok. Yang B ni. 4/5. 4/5 dengan 6/9. Okey, 4/5 dengan 6/9 ni kamu nak gunakan cara yang mana? Okey, betul. Kita gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita nampak dia kata semakin besar, semakin banyak nilai digit dalam satu objek. Okey kan? Semakin besar ataupun semakin banyak nilai digit dalam satu objek, maka satu bahagiannya akan menjadi lebih kecil. Okey, nampak kan? Bahagiannya akan jadi lebih kecil. Okey, jadinya antara 4/5 dengan 6/9. Okey, maka mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Ya, 4/5 lebih besar berbanding dengan 6/9. Okey, bagus. Siapa yang jawab 4/5 tu betul. Siapa yang jawab 6/9 tu, okey, kamu cuba tengok balik video daripada awal. Okey, sebab apa? Sebab apa 4/5 ni lebih besar? Sebab tengok, dia punya nilai satu bahagian ni, kan? Nilai satu bahagian ni lebih besar. Dan nilai satu digit, satu bahagian yang diambil ni lebih besar lah bandingkan dengan 6/9 ni tadi. Okey. Jadinya 4/5 lebih besar berbanding dengan 6/9. Okey. Okey, jadi kamu tulis jawapan dia ni dalam buku tulis kamu, buku 1. Okey. Seterusnya. Okey, terima kasih. Itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Jika ada kekeliruan, terus PM cikgu ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.